Okey, di sini saya akan menunjukkan cara membuat tanaman petai menggunakan dahan untuk mengeluarkan akar serta tunas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya nak tunjuk cara-cara macam mana kita nak buat tanaman petai menggunakan dahan. Ini dahan pokok petai yang kita ambil daripada pokok yang sudah berbuah. Yang sudah biasa mengeluarkan buah, kita ambil dahan dia. Yang sudah matang seperti ini. Ini tengok, dia dah coklat matang. Jadi, terlebih dahulu saya ceritakan bahan-bahan yang kita perlu untuk membuat tanaman petai menggunakan dahan ini, iaitu terlebih dulu ini dahan. Kedua, ini alat pemotong, cutter. Ini tape untuk kita nak balut nanti. Ini adalah bahan perangsang akar. Kita boleh gunakan salah satu daripada 3 jenis ini. Bawang merah. Ini penggalak hormon. Dua jenis penggalak hormon. Tapi kali ini saya hanya menggunakan bawang merah saja. Kerana dengan bawang merah pun ia berjaya untuk mengeluarkan akar. Ketiga, ini pisau. Tentukan pisau yang baru, tidak berkarat. Kemudian barulah kita menggunakan botol plastik. Ini botol mineral, botol minuman yang telah pun dibuang. Kita gunakan botol. 2 botol ini. Satu untuk kita potong di bawah. Satu untuk bahagian atas. Nampak? Kita cantum nanti. Itu sudah mencantum. Jadi, dahan nanti kita masuk di dalam ini. Cuba kita tengok. Uap sudah ada. Uap air. Nampak? Dia sudah mengeluarkan uap air. Tidak perlu disiram. Hanya siram sekali saja pada peringkat permulaan. Okey. Sekarang saya tunjuk cara-cara untuk membuatnya. Okey, beginilah caranya untuk kita melakukannya. Pertama sekali kita potong dahan petai yang akan kita gunakan nanti. Kita potonglah di kawasan sini. Tentukan dahan petai daripada pohon pokok yang sudah berbuah, supaya ia cepat mengeluarkan hasil nanti. Okey, sekarang saya dah potong. Beginilah keadaan dia. Ini tempat apabila kita sudah tanam nanti dia akan keluar tunas di kawasan-kawasan sini. Ini kawasan ini adalah tempat dia mengeluarkan tunas. Ini banyak, nampak? Banyak tunas akan keluar nanti. Beginilah. Lepas tu barulah kita potongkan sedikit di sini. Tak perlu banyak, hanya sikit saja. Kiri dan kanan. Untuk memudahkan ia mengeluarkan akar nanti. Biasanya akar daripada pokok petai cepat mengeluarkan. Dia mudah mengeluarkan akar. Tidak berapa lama sudah mula muncul di sini. Dan tunas juga. Paling mudah. Sekarang saya tengok. Kemudian barulah bila kita dah potong macam ni, barulah kita gunakan bawang merah. Ini bawang merah sebagai ubat hormon penggalak mengeluarkan akar. Kita boleh buat menggunakan cara ini yang kita beli di toko-toko. Ini jenis, ini Thailand punya. Ini Malaysia. Boleh guna. Tengok, Agradik dia punya nama. Tapi saya tidak pakai hormon ini. Saya gunakan bawang merah saja. Sebab bawang merah pun berhasil. Setelah saya banyak kali buat, ini bawang merah memang terbaik. Jadi, kita potong bawang merah. Kita cincangkan. Okey. Sekarang kita dah cincang. Kita sapukan di sini.
di kawasan sini. Sapukan merata. Tak kisah, lebih sikit tak apa sampai ke atas. Bagi air bawang ni, ekstrak bawang ni akan membasahi dahan yang kita nak guna ni. Biar banyak sikit tak apa. Okey. Sekarang dah siap. Tengok. Kita dah sapu bawang di sini. Biar dia mengering sehingga 2 ke 4 minit ataupun 5 minit baru kita tanam ke tanah. Okey. Sementara itu kita sediakan ini. Cuba kita tengok. Kita telah sediakan tanah di dalam botol mineral yang telah kita potong di atas. Bermakna kita ada menggunakan 2 botol mineral. Ini yang telah kita potong dan diisikan dengan tanah. Tanah biasa boleh. Kalau dengan campur dengan sabut kelapa pun boleh, tanah biasa saja pun boleh. Tengok dia serah keluar uap air embun. Inilah proses mengeluarkan akar nanti kerana tanah ni sentiasa lembap dengan air. Tidak perlu disiram. Okey. Sekarang saya tunjuk macam mana kita nak buat nanti. Ni dahan yang setelah pun dikira 2 ke 3 minit, 4 minit. Jadi kita tusuk saja. Kita tanam saja di sini. Di tanah ini. Kita masuk saja di sini. Biar sampai jauh ke bawah. Sampai sini. Sampai sini boleh. Kemudian kita tekan-tekankan tanah ini supaya dia kemas. Tidak longgar. Kalau dia bergoyang nanti akar dia akan putus. Waktu dia mula-mula mengeluarkan akar akan putus. Jadi kita kemaskan tanah ini. Untuk perangkap permulaan kita buburkan sedikit air. Sedikit saja, cukup. Tak banyak. Dia membantu untuk melembabkan perangkap permulaan. Apabila embun dia, peluh ini, uap ini sudah keluar, tidak perlu disiram lagi. Kemudian barulah kita gunakan yang kedua. Botol mineral yang kedua. Biasa kita tengok orang buat sungkup dengan plastik. Biasa orang sungkup di atas dengan plastik macam itu. Orang sungkup dengan plastik. Tapi biasa kalau plastik ini terkena kepada dahan ini, dia akan mati sini. Sebab apa? Ini plastik ini ada air. Bila air uap ini sudah kena pada batang ini, dia akan hitam. Jadi saya gunakan botol ini, tujuan dia tidak terkena pada sini. Cuba kita tengok. Kita masukkan. Kita sukatlah. Kalau dia terlalu panjang, kita potongkan sikit. Kalau dia panjang sangat atas ini, kita potongkan di sini. Cuba kita tengok. Kita potong. Ini tempat dia tunas nanti. Tengok banyak tempat-tempat dia akan mengeluarkan tunas pucuk baru. Jadi kita masuk saja ni. Cuba kita tengok. Kita menggunakan 2 botol, 1 di bawah, 1 di atas. Kita masuk dan cantumkan di sini. Kemudian ini tidak boleh bersentuh. Ini bahagian sini tidak boleh terkena pada botol. Tentukan dia jarak. Jangan sampai ke tepi macam itu. Dia kena di tengah macam tu. Bila dia kena sini, air ini akan kena batang. Batang akan, dahannya akan mati. Hitam. Busuk. Jadi kemudian barulah kita gunakan tip. Inilah guna dia tip. Tip ini guna dia untuk kita, apabila sudah macam itu, kita tipkan di sini. Di penyambung. Penyambung botol ni kita akan tip supaya udara tidak masuk. Barulah bila udara tidak masuk, barulah dia mengeluarkan uap air ataupun embun. Macam ni. Jadi di sinilah saya tunjuk cara-cara membuat tanaman
petai menggunakan dahan daripada pokok yang sudah biasa mengeluarkan buah. Jangan cari pokok muda, kerana pokok muda yang belum berbuah akan melambatkan lagi mengeluarkan hasilnya. Jadi kita gunakan yang sudah berbuah. Contoh seperti ini. Ini yang saya salah buat 3 minggu lepas. Hampir 4 minggu, hampir sebulan. Dia serah keluar tunas macam itu. Nampak tunas-tunas. Inilah hasil yang pertama saya buat. Perangkat percubaan orang kata, tapi berhasil kalau kita betul cara membuatnya. Okey. Sekarang saya nak tunjuk contoh dahan yang telah pun mengeluarkan akar dan juga pucuknya. Okey, di sini barulah saya nak tunjuk dahan petai yang telah saya tanam tempoh hari, iaitu dalam 1 bulan lebih lah. Ini saya tanam, tapi ini saya gunakan dahan yang panjang. Tengok, saya sambung plastik, saya sambung 1 di bawah untuk tanah, 2, 3 plastik botol mineral dan sambung dengan plastik. Sekarang saya guna dahan yang tinggi, ini panjang. Sekarang saya nak tunjuk bukti dan contoh dia punya telah pun mengeluarkan tunas. Nampak? Tu dia telah pun mengeluarkan tunas. Sekiranya dia hijau macam ni, bermakna dia berjaya. Andai kata dia mati, bermakna dia serah hitam, tidak hijau macam ini. Jadi saya nak potong, tunjuk. Tengok, saya buat pokok yang panjang, dahan yang panjang. Ini tunas. Jangan bagi dia patah, putus. Kalau putus ini bermakna dia susah nak mengeluarkan tunas baru. Ni, tengok dahan yang panjang saya gunakan. Apabila kita nak menengok akar dia pula, di dalam ini kita kena bubur air supaya tanah dia senang dicabut nanti. Kita nak angkat ini, kita tidak putus, tidak patah dia punya akar. Jadi kita taruh sedikit air. Kita basahkan dengan air. Tak kisah, taruh banyak-banyak tak apa. Supaya dia lembut. Ini sebab kita nak tahu akar dia macam mana. Biasa kalau kita tanam, kalau dia keluar tunas macam ini, tapi selalunya akar belum ada lagi. Tapi kali ini kita tengoklah sendiri. Saya pun kira dalam kajian juga kan. Nak tengok dia berjaya atau tidak. Jadi bila dah ini kita senang nak dicabut. Tidak putus akar. Okey, tengok akar dia macam mana. Itu akar dia. Itu dah ada akar. Dan akar baru. Walaupun tak banyak, tapi bila ada akar ini bermakna kita telah berjaya. Kita tak risau lagi daun ini akan mati. Sebab dia dah ada akar. Biasa kita buat kadang-kadang tunas sudah keluar tapi akar dia belum lagi. Tapi kalau macam ini ada tunas baru yang merah macam ni, bermakna dia sudah berjaya. Ini keratan saya dulu. Inilah cara kita nak membuat tanam pohon petai menggunakan dahan. Inilah hasil dia. Hasil dia dah berjaya, nampak. Tapi kalau kita buat pendek saja, macam ini saja. Macam ini dah boleh lah. Tapi saya buat panjang ni, tujuan dia saya nak tanam tinggi. Bila dah sudah dipindah di atas sana nanti, pokok dia tinggi. So saya buat panjang. Kalau tidak, kita boleh buat pendek macam ini saja. Ni kita buat pendek. Satu tinggi botol ini saja, tidak melebihi daripada sini. Okey, itu saja yang dapat saya ceritakan ilmu menanam dahan petai menggunakan hormon bawang merah. Okey, itu saja
yang saya ceritakan di sini. Saya harap Anda semua subscribe, like, share video ini kepada teman-teman yang berminat di dalam bidang pertanian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.